Okay, boleh Ustaz? Standby. Okey, standby. Okay, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ni kita akan bersama Ustaz Uda Kasim dalam kuliah Maghrib. InsyaAllah Ustaz, boleh teruskan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat berjumpa lagi untuk meneruskan siri-siri kuliah surah An-Nur section 20 Shah Alam ini. Maaf di atas kelewatan kerana sebab-sebab teknikal yang tak dapat nak dielakkan. Seperti biasa, bila berjumpa dengan saya, sedikit ilmu yang ada pada saya ini dapat saya kongsikan di sudut pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Kalau pada pertemuan yang lepas kita telah pun sama-sama membicarakan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam, maka pada malam ini sama-sama kita mengambil iktibar daripada kisah seorang Nabi yang sangat hebat, seorang Nabi yang Rasulullah SAW menyebut namanya setelah beliau dilontar dengan batu oleh penjahat-penjahat dari bumi Taif. Nabi tersebut ialah Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kisah ataupun nama Nabi Yunus ini sebanyak 4 kali di dalam Al-Quranul Karim. Ada kala Allah Ta'ala menggunakan namanya yang sebenar iaitu Yunus. Ada kala Allah Subhanahu wa taala menggunakan gelaran kepada beliau. Dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Dan kami telah wahyukan juga kepada Ibrahim dan kepada Ismail dan kepada Ishaq dan kepada Ya'qub serta Asbat dan kepada Isa dan kepada Ayub dan kepada Yunus dan Harun dan Sulaiman, dan kami telah berikan Alkitab juga kepada Daud akan Zabur. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah membariskan Nabi Yunus alaihissalam di dalam barisan para nabi, para anbiya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, bermakna kisah Nabi Yunus alaihissalam ini bahawa kita mengetahui tentang kenabian Nabi Yunus alaihissalam ialah melalui perkhabaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Nabi Yunus alaihissalam ini dapat juga kita kenali bukan saja daripada Al-Quranul Karim, yang nanti kita akan lihat dalam surah Al-Anbiya ada kisah Nabi Yunus,
dalam surah As-Saffat ada kisah Nabi Yunus, ya, banyak. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan melihat juga bagaimana Nabi Yunus ini juga diperkenalkan kepada kita oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis baginda. Contohnya, kalau kita lihat ya dalam peristiwa Nabi berdakwah di Taif. Apabila Nabi berdakwah di Taif, kita sama-sama telah mengetahui bahawa beliau telah dilontar dengan batu oleh orang-orang Taif. Jadi selepas dilontar dalam keadaan Nabi SAW itu luka, berdarah-darah badannya, lalu Nabi SAW setelah dapat memisahkan mereka dirinya daripada pelontar-pelontar batu itu, Nabi berehat sebentar dalam keadaan letih dan kesakitan di sebuah tempat. Dan ketika itulah Nabi telah membaca satu doa yang sama-sama telah kita pelajari doa tersebut, ya. Bagaimana Nabi menyampaikan keluh kesahnya, rintihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah tuan-tuan, ada dua orang pemuda Quraisy, seorang bernama Utbah, seorang bernama Syaibah. Kedua mereka ini pemuda Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah. Di mana kedua mereka ini ialah anak Rabi'ah. Juga bapanya juga pemusuh Rasulullah. Mereka berasal daripada Mekah. Tetapi pada ketika itu mereka juga berada di Taif kerana mereka ada ladang di Taif. Ketika mereka melihat Nabi SAW berdarah-darah, luka parah, datang rasa kesian belas di hati Utbah dan Syaibah ini. Ya, ini kuasa Allah. Lalu Utbah dan Syaibah walaupun memusuhi Rasulullah, dia rasa kesian tengok Nabi ketika itu sudah berdarah-darah. Lalu dia telah menyuruh, ya, dia telah menyuruh salah seorang, dia telah menyuruh hambanya yang bernama Adas. Syaibah dan Utbah ini dia ada hamba bernama Adas. Lalu dia kata, "Khudh qutfan min hadzal inab fadhahu fi hadzal tabaq. Thumma dhhab bihi ila dhalika rajul." Dia kata, Adas, kamu ambil anggur ini, letakkan dalam talam ni, kemudian bawakan inap ini ataupun anggur ini kepada lelaki tersebut, iaitu kepada Nabi SAW yang sedang luka. Lalu Adas ni pun dia bawalah anggur tersebut kepada Nabi yang sedang berada dalam keadaan luka. Lalu bila sampai dekat situ, Adas kata, ambillah anggur ini dan makanlah. Ketika itu Nabi yang sudah keletihan, kesakitan, berdarah tubuh badannya, mengambil anggur itu dan ketika nak menyuapkan ke mulutnya, Nabi baca Bismillah dengan nama Allah. Adas ini, dia terkejut mendengar kalimah tersebut. Lalu dia kata apa? Wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadzal bilad. Perkataan Bismillah ini, wallah, tidak menyebut akannya oleh penduduk-penduduk di Taif ini. Daripada mana kau dapat perkataan Bismillah ini? Adas berasa terkejut. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Adas, min ahli ahil bilad anta ya Adas, engkau ini daripada negeri mana? Wa ma dinuka, dan apakah agama engkau? Setelah Nabi melihat Adas bertanya, Adas menyebut bahawa perkataan Bismillah itu orang Taif tak pernah menyebutnya. Jadi Nabi tahu bahawa lelaki Adas ini mengetahui tentang perkataan Bismillah ini. Lalu Nabi tanya, kau ni daripada negeri mana? Lalu Adas berkata, ana Nasraniyan, aku seorang Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Nainawi, dan aku ini seorang lelaki daripada negeri Nainawi. Maka bila Rasulullah dengar saja perkataan Nainawi, maka Rasulullah berkata, min baladir rajulis salih Yunus bin Matta. Jadi kalau begitu, engkau ini berasal daripada negeri seorang lelaki yang soleh, namanya Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus lah. Lalu Adas terkejut.
Wa mayudrika ma Yunus bin Matta. Bagaimana engkau mengetahui tentang Yunus bin Matta ni? Terkejut Adas. Maka Nabi berkata, "Dzaka akhi, itulah saudara aku. Kana nabiyan wa ana nabi." Yunus itu saudara aku. Dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Maka pada ketika itulah Adas merasakan bahawa inilah nabi yang ditunggu-tunggu. Adas pun mencium kepala Rasulullah SAW yang luka itu, mencium kedua tangannya dan mencium kedua kaki Rasulullah. Sebab dia tahu bahawa inilah Rasul, perkataan ini datangnya daripada seorang Rasul. Dan Adas pun masuk Islam. Masuk Islam dia. Sebab orang-orang di Taif itu tak mungkin akan tahu tentang siapa itu Yunus bin Matta. Yang tahu siapa Yunus bin Matta itu adalah seorang Nabi. Maka sebab itu dia cium kaki Rasulullah, dia cium kepala Rasulullah, dia cium kedua tangan Rasulullah dan dia masuk Islam. Tuan dia iaitu Utbah dan Syaibah yang melihat tadi, dia kata, budak ni dah rosak dah. Budak ni dah rosak. Lalu bila begitu dia panggil Adas. Adas, mari ke sini balik. Lalu dia berkata, wailaka ya Adas, malaka tuqabbila ra'sa hadha rajul wa yadayhi wa qadamahi. Celakalah engkau wahai Adas, mengapa engkau pergi cium kepala lelaki tersebut, kaki dia dan juga tangan dia? Lalu Adas berkata, ya sayyidi, wahai tuanku, ma fil ardi syai'un khairun min hadha. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi. Dia berkata, wahai tuanku, sesungguhnya tidak ada di atas muka bumi seorang yang lebih mulia daripada lelaki ini. Sesungguhnya dia telah memberitahu kepada aku sesuatu perkara yang tak mungkin boleh mengetahui akannya melainkan dia seorang nabi. Jadi bermakna Adas beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam hadis ini, kita dapat tahu bahawa Nabi SAW memberitahu Adas dan memberitahu kepada kita tentang wujudnya seorang Nabi yang soleh bernama Yunus bin Matta. Lalu Matta itu siapa? Matta itu ialah ayah kepada Yunus, Nabi Yunus kita. Dan ada pendapat yang berkata bahawa Matta itu ibunya. Dibinkan ia kepada ibunya seperti Isa bin Maryam. Tapi pendapat yang lebih rajih bahawa Matta itu ialah bapa kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini seorang nabi yang lahir di Nainawi, dibesarkan di Nainawi, dan dia menjadi rasul kepada penduduk-penduduk di Nainawi. Nainawi ini di mana? Nainawi ini letaknya di Mosul, iaitu di Iraq. Letaknya di Iraq. Jadi penduduk di Nainawi ini, dia ni ialah orang-orang Asyuriyin. Penduduk di Nainawi bangsa Asyuriyin. Sedangkan Nabi Yunus alaihissalam, dia ni bangsa Israel. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam Old Testament, dalam kitab perjanjian lama yang dibaca oleh orang Yahudi dan juga Nasara, ada satu juzuk, ada satu surah yang khusus diletakkan nama Nabi Yunus. Tetapi dalam surah tersebut penuh dengan pembohongan terhadap Nabi Yunus alaihissalam. Dicatatkan oleh pengarang kitab ini, iaitu Syekh Dr. Salah Al-Khalidi, dalam kitabnya Qasasul Qur'ani. Dia memetik pembohongan yang ditulis oleh pengarang kitab Injil. Kita sebut pengarang kitab Injil lah, sebab kitab Injil yang sebenar sudah tiada. Yang ada ni ditulis oleh manusia. Pengarang kitab Injil menyebut dalam Injil mereka bahawa Nabi Yunus ini, mengapa dia ditelan oleh ikan yu? Ini adalah kerana dia berasa marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus dia kepada kaum Asyuriyin. Sedangkan Nabi Yunus alaihissalam tidak berminat untuk berdakwah kepada kaum Asyuriyin. Dia lebih berminat nak berdakwah kepada orang-orang Israeliyin.
sebab dia daripada bangsa Israel. Ya, lalu oleh kerana marah, Allah Ta'ala menghantar dia kepada kaum Asyuririn, maka dia memberontak. Dan sebab itu dia lari meninggalkan Nainawi, lalu dia ditelan oleh ikan hiu. Ini pembohongan yang ada dalam kitab Injil yang ditulis oleh pengarang kitab Injil. Jadi dalam Al-Quranul Karim tidak seperti itu. Jadi kita akan lihat bagaimanakah kisah Nabi Yunus alaihissalam ini dalam 3 surah. Pertama dalam surah Al-Anbiya, yang kedua dalam surah As-Saffat, dan yang ketiga kita akan tengok dalam surah Al-Qalam, insyaAllah. Jadi Al-Quranul Karim mengkhabarkan kepada kita perkhabaran yang jauh bezanya seperti mana yang dikhabarkan dalam kitab Injil dan Taurat. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dan kadang-kadang kita sendiri pun, orang Islam ini, bila dengar kisah Nabi Yunus, kita membuat satu tanggapan yang buruk kepada Nabi Yunus. Apa dia? Nabi Yunus lari daripada kaumnya, lalu dia ditelan oleh ikan hiu. Ini pendapat yang tidak betul. Nabi Yunus tidak pernah lari meninggalkan dakwah. Nabi Yunus keluar daripada kampungnya, lalu ditelan oleh ikan hiu, itu bukan kerana Nabi Yunus lari daripada dakwah. Bukan kerana Nabi Yunus tidak sabar dengan ujian-ujian yang dia terima, kerana kaumnya menolak dakwahnya, bukan. Bukan kerana itu. Jadi kita akan tengok apa maksud, apa sebenarnya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sebab itu Nabi SAW memperingatkan kita dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? La yambaghi li abdin ayyakula ana khairun min Yunus bin Matta. Tidak sayugia, kata Nabi, ya, bagi seorang hamba bahawa dia berkata bahawa Rasulullah SAW itu lebih afdal daripada Nabi Yunus bin Matta. Nabi kata tak boleh kata begitu. Ya. Kadang-kadang terlintas dalam fikiran kita bahawa Nabi Muhammad itu lebih baik daripada Nabi Yunus. Kita tinggikan Nabi Muhammad SAW, lalu kita perendahkan Nabi Yunus. Ini berdosa. Boleh bawa kepada kekufuran. Sebab Nabi Yunus itu dia seorang rasul. Dia seorang Nabi yang mulia, yang soleh. Tak boleh kita menisbahkan bahawa Nabi Yunus itu lari daripada kaumnya kerana tidak sabar dengan ujian yang datang. Tidak boleh. Sebab itu kita kena merujuk kepada Al-Quran, bagaimana Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Yunus alaihi salam ini. Ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pertama sekali kita nak tengok dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, kalau tuan-tuan ada Quran di hadapan, boleh buka surah Al-Anbiya. Ya, kita tengok ayat yang ke-87. Dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 87. Di sana ada menceritakan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Apa firman Allah? Allah sebut, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Shadaqallahul azim. Jadi kita boleh tengok surah Al-Anbiya ayat 87. Sementara menunggu azan, tuan-tuan boleh ambil Quran dan boleh buka surah Al-Anbiya. Kalau boleh Quran yang ada terjemahan lagi bagus. Kita berhenti sebentar untuk menghormati azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي. Kita sambung ya. Baik. Mari kita tengok ayat yang ke-87 dari surah Al-Anbiya. Wa dhannun. Ya. Dan ingatlah kisah Dha'an-nun, orang yang mempunyai nun. Nun itu apa dia? Nun itu ialah ikan tu lah. Jadi Allah Ta'ala gelarkan Nabi Yunus dalam ayat ini Dha'nun. Ya, Dha'nun itu ialah Nabi Yunus alaihissalam. Dan ingatlah akan kisah Dha'nun, orang yang mempunyai ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Karena dia ditelan oleh ikan nun. Ya. Nun itu ialah ikan. Jadi Allah Ta'ala gelarkan dia Dha'nun. Idzahaba mughadiban. Ya. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Dalam ayat yang ke-87 surah Al-Anbiya ini Allah Ta'ala kata, ingatlah kisah Nabi Yunus yang pergilah ia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Di sini kita perlu jelas bahawa ada orang mengatakan bahawa Nabi Yunus alaihissalam ini meninggalkan kaum dia dalam keadaan marah. Marah kepada siapa? Mughadiban ini, dia ni adalah isim fa'il. Kalau kita belajar bahasa Arab, mughadiban ialah isim fa'il. Jadi alif, huruf alif yang ada pada mughadiban itu menunjukkan lil musyarakah. Artinya, Nabi Yunus marah kepada seseorang, seseorang itu marah kepada Nabi Yunus. Bukan Nabi Yunus seorang saja marah. Kalau Nabi Yunus seorang saja marah, dia panggil ghadaba, yaghdibu. Tetapi ini dia menggunakan wazan ataupun benak musyarakah. Artinya, kemarahan ini berlaku pada dua pihak.
Nabi Yunus marah pada seseorang, seseorang itu marah pada Nabi Yunus. Ketika itulah Nabi Yunus tinggalkan kaum dia. Jadi persoalannya, Nabi Yunus marah ke siapa dan siapa yang marah pada Nabi Yunus. Telah saya sebutkan tadi bahawa dalam kitab Injil dan Taurah yang telah diselewengkan, mereka menyebut bahawa Nabi Yunus marah kepada Allah, Allah marah kepada Nabi Yunus. Ya. Mengapa Nabi Yunus marah kepada Allah? Sebab Allah Ta'ala menghantar dia untuk berdakwah kepada kaum Asyuriyin. Sedangkan dia tak suka pergi ke sana. Mengapa Allah Ta'ala marah Nabi Yunus pula? Allah marah Nabi Yunus kerana Nabi Yunus meninggalkan kaum dia. Tidak mau berdakwah di sana. Adakah ini sifat yang sesuai bagi seorang Rasul? Mustahil. Seorang Rasul dia bersifat dengan siddiq, benar. Benar di dalam menyampaikan tugasnya sebagai seorang pendakwah. Seorang Rasul bersifat dengan tabligh, menyampaikan, dia tak mungkin akan lari daripada kaumnya. Tak mungkin, mustahil. Kalau kita kata Nabi Yunus itu lari daripada kaumnya, maka ternapilah sifat tabligh. Sedangkan sifat tabligh adalah sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Jadi, dalam ayat ini Allah Ta'ala kata dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan dia marah kepada seseorang, seseorang itu marah kepada kaum dia. Bukan Nabi Yunus marah kepada Allah, bukan. Sebenarnya Nabi Yunus marah kepada kaum dia dan kaum dia marah kepada Nabi Yunus. Itu tafsir yang sebenarnya. Mengapa kaum dia marah kepada Nabi Yunus? Ini adalah kerana Nabi Yunus setelah dia berdakwah dalam keadaan lama kepada kaum dia, tiba-tiba kaum dia tidak mau mendengar dakwah yang disampaikan, ya. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala memberitahu pada Nabi Yunus bahawa azab akan turun kepada mereka dalam masa 3 hari jika mereka tidak beriman kepada Allah. Lalu Nabi Yunus memberitahu pada kaum dia, kaumku, kalau kamu tidak menerima dakwah Islam ini, Allah Ta'ala akan hancurkan kamu. Azab akan turun dalam masa 3 hari. Jadi kaum dia bila mendengar perkataan itu, marahlah dia. Marah mereka kepada Nabi Yunus AS. Dan mereka pun berdebat dengan Nabi Yunus. Berdebat menyebabkan Nabi Yunus marah kepada mereka. Kenapa? Dalam keadaan azab nak turun pun mereka masih lagi tidak mau beriman kepada Allah. Jadi ini maksud Nabi Yunus tinggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah pada mereka, mereka marah pada kaum dia. Sebab itu dalam ayat ini Allah menggunakan istilah mughadiban, saling marah memarahi. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut idzahaba mughadiban. Ya. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah pada mereka dan mereka marah pada Nabi Yunus. Fadhanna allan naqdira alaihi. Fadhanna allan naqdira alaihi. Ya. Lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya. Ini ayat ini merupakan ayat kontroversi. Sebab kalau kita tengok dari segi terjemahan asal tanpa kita melihat tafsir, ya, fadhanna, dan ketika dia meninggalkan bumi Nainawi itu, menyangkalah ia alan bahawa tidak mampulah oleh kami bertindak ke atasnya. Itu kalau terjemahan secara harfiah. Ya, kalau kita terjemah begitu boleh berlaku kufur. Boleh kufur. Sebab apa? Fazanna allan naqdir alaih, maka menyangkalah ia bahawa tidak mampulah oleh kami untuk bertindak ke atasnya. Kalau kita terjemah begitu, seolah-olah Allah Ta'ala ini tidak mampu untuk bertindak kepada Nabi Yunus. Adakah begitu Allah Ta'ala? Sebab itu Quran ini perlu kepada tafsir. Kita tidak boleh terjemah. Kalau kita pandai bahasa Arab sekalipun, tak boleh sekadar pandai bahasa Arab kita boleh mentafsir Quran. Sebab kalau kita sekadar berdasar kepada bahasa Arab, begitulah terjemahannya. Menyangkalah Yunus bahawa kami tidak mampu bertindak ke atasnya. Itu kufur. Para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, mereka menyebut bahawa bukan makna naqdira tu tidak mampu bertindak. Tak. Naqdira itu artinya menyempitkan.
Mengapa Nabi Yunus meninggalkan kaum dia? Karena Nabi Yunus ini, dia menyangkakan bahawa Allah Ta'ala tidak akan menyulitkan dia untuk terus tinggal di Nainawi dalam keadaan kaum dia tidak mau menerima dakwah dia. Ya. Jadi Allah Ta'ala dah beritahu dia. Apa dia? Beritahu kaum kamu, kalau mereka tidak mau menerima dakwah ini dalam masa 3 hari, Allah Ta'ala akan hancurkan kaum itu. Allah Ta'ala dah beritahu dah. Jadi bila dia telah berdakwah kepada kaum dia, dalam keadaan kaum dia dah tahu bahawa azab akan turun, mereka tak nak juga menerima dakwah itu, maka pada ketika itu Nabi Yunus berijtihad. Apa ijtihad dia? Dia fikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sudah lagi tidak mewajibkan dia untuk berdakwah kepada kaum Nainawi ini. Sebab apa? Sebab kalau masih lagi wajib, mengapa Allah Ta'ala nak turunkan azab dalam masa 3 hari lagi? Jadi kalau dia tahu Allah Ta'ala nak turunkan azab dalam masa 3 hari, baik dia keluar dulu sebelum azab itu turun. Jadi dia berijtihad bahawa sudah tidak berkewajipan lagi kepada dia untuk berdakwah kepada kaum di Nainawi. Sebab itu dia meninggalkan kaum dia. Meninggalkan kaum dia bukan untuk lari berdakwah, tetapi untuk menyampaikan dakwah di tempat lain pula. Sebab pada dia, Allah Ta'ala sudah tidak lagi menyempitkan dia, tidak lagi mewajibkan dia untuk berdakwah di Nainawi. Kalau wajib, mengapa Allah Ta'ala nak turunkan azab dalam masa 3 hari akan datang? Jadi kalau azab itu turun, takkan Nabi Yunus nak mati bersama azab itu, dia mesti keluar. Macam Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam ketika kaum dia nak dihancurkan, Allah Ta'ala bawa dia keluar. Nabi Nuh alaihissalam ketika nak dihancurkan kaum dia, Allah Ta'ala bawa dia keluar. Begitulah Nabi Yunus. Dia merasakan bahawa oleh kerana Allah Ta'ala nak hancurkan kaum ini, bermakna tanggungjawab dia untuk duduk di Nainawi sudah habis. Kalau tidak masakan Allah Ta'ala nak hancurkan dia, jadi dia mesti keluar. Jadi sebab itu, dia berijtihad bahawa dia mesti keluar daripada kampung Nainawi tersebut. Ini maksud fazanna allan naqdir alaih. Maka menyangkalah ia bahawa kami tidak akan menyulitkannya lagi. Maksud tidak menyulitkannya lagi ialah kami tidak akan menyuruh dia untuk duduk di Nainawi lagi. Jadi Nabi Yunus menyangka seperti itu. Sebab itu dia tinggalkan kaum dia. Adakah itu salah? Itu ijtihad Nabi Yunus yang tidak dianggap salah. Cuma Nabi Yunus tidak minta izin daripada Allah. Itu saja. Nah, itu saja Nabi Yunus tidak minta izin daripada Allah untuk keluar. Tapi dari segi ijtihadnya, dia melihat bahawa izin itu mungkin boleh diminta kemudian. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak hancurkan kampung itu dalam masa 3 hari. Mengapa dia perlu tunggu lagi? Dan dia meninggalkan kaum itu untuk berdakwah. Berdakwah pula bukan meninggalkan dakwah, berdakwah di tempat lain. Ini maksud. Fazanna allan naqdir alaih. Ya. Maka pada ketika itulah tuan-tuan, dia tinggalkan kaum dia. Maka bila dia tinggalkan kaum dia, dia sampai saja di tepi pantai itu. Ketika nak keluar dan meninggalkan kaum dia, dia sampai di tepi pantai dan dia melihat ada satu kapal. Lalu dia pun minta untuk naik kapal tersebut. Dan ini disebut dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat ya tuan-tuan ya, kita boleh tengok Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-139, 140, 141, 142, 143. Apa kata Allah? Wa inna Yunusa laminal mursalin. Tengok dalam surah Yunus, Allah Ta'ala memuji Nabi Yunus. Apa dia kata? Sesungguhnya Yunus alaihissalam itu adalah daripada kalangan nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Lihat. Mengapa Allah Ta'ala memuji Nabi Yunus? Sedangkan orang kata Nabi Yunus lari meninggalkan kaum dia. Nabi Yunus tidak lari tinggalkan kaum dia. Dia berijtihad bahawa dia mesti keluar dari kampung itu sebab kampung itu nak dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala memuji dia dan berkata apa? Wa inna Yunusa laminal mursalin. Nabi Yunus itu daripada kalangan orang rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ya.
Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Ini juga satu ayat yang kadang-kadang disalah tafsirkan. Dalam ayat ini menyebut iz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia lari. Perkataan abaqa ini, lari ini biasanya digunakan untuk hamba-hamba abdi yang lari daripada tuan dia. Adakah Nabi Yunus ini lari daripada dakwah seperti mana larinya para hamba abdi daripada tuan dia? Tidak. Maksud lari di sini ialah dia keluar daripada kaum dia dalam keadaan bersembunyi. Seperti mana hamba abdi lari daripada tuan dia dalam keadaan bersembunyi, begitulah Nabi Yunus AS keluar daripada kampung Nainawi yang nak dihancurkan itu dalam keadaan bersembunyi. Seperti mana para abdi lari daripada tuan dia dalam keadaan bersembunyi juga. Itu maksudnya. Bukan mana lari daripada tuan, lari daripada dakwah, bukan. Jadi idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia melarikan diri, artinya keluar dalam keadaan senyap-senyap, meninggalkan kaum dia yang akan dihancurkan oleh Allah. Ilal fulkil mashhun, ke kapal yang penuh muatan. Jadi kapal yang dia naik itu penuh dengan muatan. Lalu dia naik. Mengapa dia dibenarkan untuk naik sedangkan kapal itu sudah penuh muatan? Ini adalah kerana orang mengenali Nabi Yunus sebagai lelaki yang soleh. Macam kita lah, bila kita tengok ada orang soleh nak naik kenderaan kita, takkan kita tak bawa. Ya, kita pun perlukan keberkatan dia, kebaikan dia. Maka kapal itu walaupun dah penuh, mereka mengizinkan Nabi Yunus untuk naik. Ya. Fasahama fakana minal mudhadin. Ayat 141. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Jadi kapal itu pun bergerak. Bila sampai di tengah lautan yang dalam, ketika itu kapal itu tak boleh bergerak dan mungkin boleh karam. Sebab muatannya dah terlampau banyak. Maka ketika itu undian pun dibuat. Siapa-siapa yang naik namanya, ketika diundi, dia perlu terjun ke dalam laut. Supaya kapal itu dapat disesuaikan muatannya dan dapat dia meneruskan perjalanan. Jadi Allah Ta'ala sebut, setelah diundi, nama Nabi Yunus keluar. Orang ramai pun rasa macam tak berapa seronok lah, sebab seorang Nabi, seorang yang soleh, yang baik nak dihumban keluar. Tetapi itu kehendak Allah. Dan para sebagian mufassirin kata, undian itu dibuat lagi sekali. Bila buat lagi sekali, keluar juga nama Nabi Yunus. Dan akhir sekali mereka tiada pilihan, dan Nabi Yunus telah dihumban keluar. Telah dihumban keluar. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Bila mereka menghumban Nabi Yunus keluar, masuk ke dalam laut yang besar itu, ya, maka dia telah ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Ini juga kita kena perhati ayat ini betul-betul. Bila dihumban Nabi Yunus keluar tu, belum sempat lagi. Sebab di tengah-tengah lautan ni ikan banyak. Ada ikan jos, ada ikan jerung ada. Dalam keadaan banyak-banyak ikan itu, Allah Ta'ala telah menghantar seekor ikan yang menjadi tenteranya. Yaitu ikan nun yang besar. Faltaqamahu, lalu dia menelan Nabi Yunus alaihissalam. Biasanya ikan ni bila dia dah telan seseorang, memang dia akan gigit. Dan dia akan menghancurkan sistem penghadaman di dalam perut. Dia akan menghadamkan seseorang itu. Jadi hancurlah. Ya. Tetapi ikan ini dihantar oleh Allah Ta'ala. Faltaqamahu, artinya dia terus menelan Nabi Yunus alaihissalam. Sebab apa tu? Sebab tugas dia adalah untuk menyelamatkan Nabi Yunus daripada ditelan oleh ikan-ikan yang lain yang akan membunuh dia. Jadi ikan nun ini datang telan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus duduk di dalam perut ikan itu. Ya. Dan dalam ayat ini dikata, Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Apa makna Nabi Yunus ditelan dalam keadaan tercela ini? Adakah Allah Ta'ala hendak menghina Nabi Yunus sehingga dia ditelan oleh ikan itu? Tidak.
Kalau kita tengok dalam ayat yang lain tuan-tuan, dalam surah Al-Qalam umpamanya, Allah Ta'ala menyebut bahawa ikan itu dihantar untuk menjadi kawan kepada Nabi Yunus. Wala takun kasahibil hut, kata Allah. Jangan engkau jadi seperti sahibil hut, oleh Yunus yang berkawan dengan ikan nun. Sahibil hut. Allah Ta'ala menggunakan istilah kawan kepada ikan tersebut. Jadi ikan itu dihantar oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus untuk menjadi kawan kepada Nabi Yunus. Seolah-olahnya Nabi Yunus itu masuk dalam sebuah kapal selam supaya dia tak lemas, supaya dia tidak dibaham oleh ikan-ikan yang lain. Tetapi mengapa dalam ayat ini menyebut Nabi Yunus ditelan oleh ikan hiu dalam keadaan tercela? Maksud tercela di sini bukanlah satu penghinaan kepada Nabi Yunus. Tercela di sini kerana apa? Mengapa Nabi Yunus tercela? Tercelanya dia kerana satu saja. Bukan kerana dia lari daripada kaum dia meninggalkan dakwah. Bukan dia lari daripada kaum dia kerana sudah hilang sabar berdakwah. Bukan. Tercela di sini kerana apa? Kerana Nabi Yunus keluar daripada kampung itu beristihad, dan istihad dia itu tidak salah. Cuma tercela kerana dia tidak mendapat izin daripada Allah. Dia tidak meminta izin daripada Allah. Itu saja. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menghantar ikan hiu tersebut supaya bawa balik Nabi Yunus ke kampung itu semula. Dan perkataan tercela, kena ingat bahawa seorang Nabi tak mungkin boleh dicela oleh Allah. Sebab bila dicela ni berarti dia telah melakukan satu kemungkaran. Seorang Nabi tidak melakukan kemungkaran. Cuma Nabi Yunus telah meninggalkan satu perbuatan yang terbaik, dia telah membuat perbuatan yang baik. Ya. Nabi Yunus telah beristihad bahawa dia mesti keluar daripada tempat itu kerana tugas dakwah dia di situ sudah selesai. Sebab kaum itu akan dihancurkan sebentar lagi. Sebab itu dia keluar. Jadi istihad itu adalah satu istihad yang baik. Sebab apa? Sebab apa dia nak tunggu kaum yang tak nak terima dakwah dia? Lebih baik dia gunakan masa yang ada untuk berdakwah di tempat lain. Sebab itu dia tinggalkan kampung tu. Jadi istihad ini istihad yang baik. Cuma dia telah meninggalkan perkara yang terbaik. Apa dia? Sepatutnya dia kena minta izin daripada Allah dulu. Jadi tercelanya Nabi Yunus itu satu saja. Kenapa? Bukan kerana dia buat dosa, tetapi kerana dia telah tertinggal satu step yang penting. Apa dia? Meminta izin kepada Allah untuk keluar, itu saja. Sebab itu dalam ayat ini dikatakan Nabi Yunus AS ditelan oleh ikan itu dalam keadaan tercela. Itu maksudnya. Ya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Di sini penting. Di sini penting. Apa kata Allah? Ya, maka sekiranya dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang bertasbih kepada Allah. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin, dan sekiranya dia itu tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumin yub'atsun, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi makna Nabi Yunus AS ini dia masuk dalam perut ikan itu, Allah Ta'ala perintahkan ikan itu supaya jangan bertindak pada Nabi Yunus. Sebab itu Nabi Yunus duduk dekat dalam itu. Ya, duduk kat dalam itu dan dia tak dapat nak buat apa-apa. Nak lari tak boleh dah. Dalam keadaan perut ikan itu gelap, pasti gelap. Ada dalam perut ikan pasti gelap. Ya. Dia berada dalam keadaan gelap gulita. Ya. Dia berada dalam keadaan gelap gulita, dan ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa apa? Fanada fi zulumati, ketika dia berada dalam perut ikan hiu tu, dia berada dalam keadaan kegelapan. Memanglah berada dalam perut ikan mestilah gelap. Para ulama memberitahu bahawa kegelapan di sini ada dua. Pertama, kegelapan di sudut keadaan, yang kedua kegelapan di sudut perasaan. Gelap di sudut keadaan memang perut ikan hiu tu gelap. Gelap di sudut perasaan, ketika itu Nabi Yunus berada dalam keadaan sedih. Nabi Yunus berada dalam keadaan yang cukup sedih. Gelap jiwa dia, mana sedih.
Ketika itulah Nabi Yunus mula bertasbih. Ya, apa kata dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah As-Saffat, apa kata dia? Falaula annahu kana minal musabbihin. Ya. Maka sekiranya dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang bertasbih kepada Allah, nescaya Allah Taala tidak akan keluarkan daripada perut itu. Jadi Nabi Yunus alaihissalam bila masuk dalam perut itu, dia mula bertasbih. Cumanya para ulama memberitahu bahawa Allah Ta'ala menggunakan istilah musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah tidak Nabi Yunus ini daripada kalangan orang-orang yang bertasbih. Artinya, Nabi Yunus bukan saja bertasbih ketika dia berada dalam perut ikan itu. Dia memang daripada kalangan orang yang istiqamah bertasbih. Jadi kalau maksudnya, kalaulah Nabi Yunus ini bukan daripada kalangan orang yang istiqamah bertasbih, maksudnya begitu. Dia bukan saja mula bertasbih ketika dalam perut ikan tu, ketika dia berada di darat dahulu pun dia memang orang yang kuat bertasbih. Sebab itu Allah Ta'ala keluarkan ia daripada perut ikan hiu tersebut, kata Allah. Jadi memberi maksud kepada kita. Kita ni bila berada dalam keadaan kesusahan, memang elok kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di situ ada tasbih subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di situ ada tasbih. Namun begitu, kita perlu bertanya pada diri kita. Apakah kita ini daripada kalangan orang-orang yang kuat bertasbih? Ya? Apakah kita ini di kalangan orang-orang yang kuat bertasbih? Sebelum kita diuji dengan ujian itu, ya, adakah kita di kalangan orang yang bertasbih? Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan daripada perut ikan hiu setelah dia bertasbih di dalam perut, dan dia bertasbih sebelum daripada dia diuji. Sebab itu tuan-tuan, bertasbih kepada Allah ini sangat penting. La subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa saja bentuk tasbih, lazimkan setiap hari dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya bila kita bertemu dengan kesusahan, kita bertasbih kepada Allah. Ketika itu Allah Ta'ala mengenal kita bahawa orang yang sedang diuji ini bukan saja bertasbih ketika dia susah, tetapi ketika dia berada dalam keadaan senang pun dia bertasbih. Ketika itulah Allah Ta'ala menolong kita. Sememangnya tuan-tuan, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus ini merupakan satu doa yang sayugia kita baca, ya, apabila kita bertemu dengan kesusahan. Ini disebut oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis-hadis beliau. Apa kata Nabi? Rawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW. Nabi bersabda apa dia? Ismullah alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Apa dia? Da'watu Yunus bin Matta. Nabi kata apa? Ismullah alladhi idza du'iya bihi ajaba. Nama Allah yang apabila didoakan dengannya, Allah Ta'ala akan kabulkan doa itu. Wa idza su'ila bihi u'tiya. Apabila manusia itu berdoa dengan nama Allah ini, maka akan diberi. Maka sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Nabi kata, da'watu Yunus bin Matta. Iaitulah doa Nabi Yunus bin Matta. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan dalam satu hadis yang sahih lagi, Nabi pernah bertanya. Ya, Nabi kata apa? Ala innaka zakartana awwala da'watin summa ja'a hadzal a'rabi fashaghalaka. Qala na'am, da'watu Dhinnun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah doa yang bila kita sebut Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita? Nabi berkata, da'watu Dhinnun, iaitulah doa Nabi Yunus alaihissalam. Idh huwa fi batnil hut, ketika dia berada dalam perut ikan hiu. Apa doa dia?
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qad illa istajaba lahu. Sesungguhnya tidak berdoalah seorang muslim dengan doa ini melainkan Allah Ta'ala akan memperkenankan doa tersebut. Jadi ini doa Nabi Yunus ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai doa yang bila kita menggunakannya Allah Ta'ala akan kabulkan. Cuma tuan-tuan persoalannya, Nabi Yunus AS berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kerana dia bukan saja bertasbih di perut ikan hiu, dia bertasbih sebelum itu lagi. Sebab itu tuan-tuan, lazimkanlah lebih-lebih lagi ketika kita berdepan dengan COVID ini, maka kuatkanlah diri kita dengan tasbih kepada Allah, dan kita bertasbihlah dengan tasbih Nabi Yunus, dan kita doa pada Allah biar Allah Ta'ala keluarkan kita daripada segala kesempitan hidup di dalam menghadapi COVID-19 ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita puji Allah, dan di hujungnya kita mengakui bahawa kita ini adalah orang-orang zalim yang banyak melakukan dosa. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini daripada kalangan orang-orang yang zalim. Kita beri pengakuan kepada Allah, tetapi sebelum memberi pengakuan kepada Allah bahawa kita ni orang zalim, kita puji Allah, kita puja Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang Nabi kata, kalau kamu baca, Allah Ta'ala akan kabulkan doa kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Nabi Yunus pun membaca doa itu, lalu Allah Ta'ala kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Ya. Maka sekiranya jika dia tidak termasuk di kalangan orang yang berzikir, nescaya dia akan berada dalam perut ikan itu sehinggalah ke hari kiamat. Tetapi alhamdulillah Nabi Yunus bertasbih, maka ketika itulah tuan-tuan, ya, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Ayat 145. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedangkan dia dalam keadaan sakit. Jadi ketika itu, setelah dia bertasbih, Allah Ta'ala perintahkan ikan hiu tadi supaya pergi ke tepi laut, dan ketika itulah ikan hiu tadi memuntahkan dia. Nabi Yunus sampai di tepi, di sebuah tempat yang arok. Dalam ayat ini dikata al-arok. Apa itu arok? Di sebuah kawasan yang tandus. Maksud kawasan yang tandus ini ialah tepi pantai yang berpasir. Memanglah tepi pantai kan tak tumbuh apa-apa pokok, ya. Ketika itulah tuan-tuan, di tempat yang tandus, tak ada pokok itu, di tepi pantai itu, Allah Ta'ala arahkan ikan tadi, muntahkan dia. Ya. Jadi selepas muntah itu, wa wasakim, dia berada dalam keadaan sakit. Jadi lepas dia muntahkan tu, Nabi Yunus sampai ke darat, Nabi Yunus sakit. Yalah, macam mana tak sakit tuan-tuan? Dia berada dalam lautan, ya, lautan yang dalam perut ikan. Ya, cuma tidak disebutkan berapa lama dia berada kat situ, tapi disebut dalam Quran wahwa sakim, sewaktu dia dimuntahkan tu, dia sampai ke darat, dia berada dalam keadaan sakit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tetap sayangkan Nabi Nuh AS. Bermakna Nabi Nuh tidak berdosa, tidak buat apa-apa kesalahan. Cuma Allah Ta'ala nak mentarbiah dia. Dan Allah Ta'ala sambung lagi dalam ayat ini, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Ya. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sepohon pokok dari jenis labu. Jadi ketika Nabi Yunus sampai ke tempat yang tandus itu, Allah Ta'ala kata, kami tumbuhkan dengan kuasa Allah sepohon pokok labu. Ya. Mengapa pokok labu ditumbuhkan dekat situ? Ketika Nabi Yunus sedang sakit tu, Allah Ta'ala tumbuhkan pokok labu di tepi-tepi dia. Para ulama kata, pertama sekali pokok labu ni daun dia tu besar. Jadi dalam keadaan Nabi Nuh sakit, dia perlu satu benda yang dapat melindungi dia daripada pancaran matahari. Ya, lalu dia tutup diri dia dengan daun-daun labu tersebut. Dan daun labu ini agak lembut, sesuai untuk dia melindungi diri dia. Ya. Dan ketika itulah tuan-tuan, dia dirawat, ya. Dirawat di situ
wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ya. Dan pokok labu ini juga tuan-tuan merupakan satu pohon yang Nabi SAW sangat suka memakannya. Ya, Nabi sangat suka makan buah labu, sehingga para sahabat bila dengar bahawa Nabi SAW suka makan labu, tidak ada hidangan yang dia makan melainkan buah labu tu mesti ada. Begitu jugalah tuan-tuan, Allah Ta'ala merawat sakit Nabi Yunus alaihissalam dengan pohon labu. Ya, jadi bila dah ada pohon tersebut, daunnya berguna, buah labu itu berguna. Sebab itu menjadi sunnah kepada kita untuk banyak makan buah labu. Itu makan buah labu ini sunnah Nabi. Sebab Nabi SAW gemar kepada buah yaktin ini, gemar kepada buah labu ini. Ya, baik. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita sambung sikit lagi. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ayat 147. Ya, dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih. Jadi bila dia sampai dekat tepi laut itu, dia kembali, Allah Ta'ala perintahkan dia supaya pergi kembali ke kampung Nainawi, dan di situ dia melihat kaumnya sudah beriman kepada Allah. Berapa jumlah kaum dia? Allah sebut 100,000 atau lebih. 100,000 orang tuan-tuan beriman kepada Nabi Yunus ketika Nabi Yunus sudah tidak ada lagi di situ. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ini, hidayah itu milik Allah. Ketika Nabi Yunus ada bersama kaum dia tak nak beriman kepada Allah. Nabi Yunus beritahu Allah Ta'ala akan turunkan azab, dan Nabi Yunus tinggalkan mereka. Ketika Nabi Yunus azab akan turun. Karena Nabi Nuh ini seorang rasul, dia tidak berbohong. Lalu kaum dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyekat azab itu daripada turun. Sebab itu tuan-tuan, kita yang berdepan dengan COVID ini, kita tahu bahawa apa yang berlaku ini adalah kerana dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi sebab itu kita bertobatlah kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kembalilah kepada kitab Allah. Kembalilah kepada ajaran Allah. Allah Ta'ala akan tarik azab ini semula. Seperti mana Allah Ta'ala telah beritahu kepada kaum Nabi Yunus, dia akan turunkan azab ini dalam masa tempoh 3 hari. Hampir azab itu diturun. Tetapi kaum dia cepat-cepat beriman kepada Allah, bertobat daripada segala kesalahan. Ketika Nabi Nuh tiada bersama mereka, mereka beriman kepada Allah, dan jumlah mereka 100,000 lebih. Ini yang dikhabarkan oleh Al-Quranul Karim. Dan ketika itu sehingga mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Fa'amanu famatta'nahum ilahin, dan mereka itu semuanya beriman kepada Allah, dan kami berikan kepada mereka kehidupan yang sangat nikmat, kata Allah. Jadi selepas mereka beriman, Allah Ta'ala tarik azab, dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka kehidupan yang aman dan nyaman. Itulah kisah Nabi Yunus alaihissalam, tuan-tuan. Yang mana kita kena faham bahawa Nabi Yunus bukan lari daripada kaum dia, tetapi itu adalah ijtihad yang dia lakukan, dan Allah Ta'ala tidak pernah menyalahkan Nabi Yunus. Bahkan Allah Ta'ala memuji dia. Dia adalah daripada kalangan orang-orang soleh yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Jadi itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada malam ini tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, dan kita menyangkal salah faham yang ada di kalangan masyarakat Islam tentang Nabi Yunus alaihissalam. Sebab itu Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan kamu kata bahawa aku lebih baik daripada Nabi Yunus. Jangan kita kata begitu. Jangan kita kata Nabi Yunus itu lari daripada kaum dia. Tidak. Itu tidak benar sebenarnya. Jadi itu saja daripada saya. Maaf jika ada kesalahan, maaf jika ada kesulitan, dan kalau terpanjang ceramah minta maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zakir tak buka mikrofon tu, tak dengar. Oh, okey. Dengar Ustaz. Okey, Ah, jazakallah Ustaz. Ustaz ada yang komen jarang dapat ikut huraian kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan begitu terperinci, kata Ustaz. Alhamdulillah. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ustaz boleh Nabi akhir Yunus. sikit dengan doa sikit Ustaz. InsyaAllah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon padamu, Ya Allah. Angkatlah semula virus COVID-19 yang menimpa kami ini, Ya Allah. Amankanlah bumi ini, Ya Allah, daripada virus yang membunuh ini, Ya Allah. Ya Allah, andai kata virus ini kau kirim kerana dosa-dosa kami bertobat kepadamu, Ya Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Amin. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ilmu ni Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah bulan depan nanti ada kita panggil lagi Ustaz. InsyaAllah. Ke surau terus. Ke surau insyaAllah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.